أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada dan kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, dan atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini Tanyalah Ustaz, edisi yang cukup istimewa bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, dan kita bawakan pada pagi ini tajuk yang cukup istimewa. Kita membicarakan topik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicemburui. Dan alhamdulillah pada pagi ini bagi edisi Khamis 29 Oktober 2020, kita telah pun memasuki 12 Rabiul Awal 1442 Hijri. Kita menyambut dan bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang cukup agung yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua digolongkan dalam kalangan mereka-mereka yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, saya Dai Anas kembali menceriakan pagi anda pada pagi ini, dan alhamdulillah tajuk yang akan kita bicarakan pada pagi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicemburui. Dan seperti biasa kita bawakan di studio pada pagi ini tetamu yang cukup istimewa. Yang berbahagia Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz atas kehadiran dan juga kesudian untuk bersama-sama Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa Ustaz. Alhamdulillah. Minta izin Ustaz untuk bersobat dan berjumpa insya-Allah. Untuk baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seperti biasa hari kebesaran, hari Malaysia, ulang tahun kemerdekaan Ustaz, mereka memakai busana baju Melayu dan sebagainya. Tapi hari ini kita mengambil kesempatan bersempena dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyemarakkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam istilahnya ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seperti biasa Ustaz, kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan untuk persoalan topik pada pagi ini, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 18881677 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, kita sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Ustaz, seperti biasa kita war-warkan juga, kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi insya-Allah. Dan untuk permulaan Ustaz, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk perbincangan topik kita pada pagi ini, mari sama-sama kita renung sejenak statistik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini, sebagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang dikeluarkan menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Sehingga semalam 28 Oktober 2020, kes baharu sebanyak 801 kes, manakala jumlah kes aktif sebanyak 10,123 kes, dan jumlah kematian iaitu 8 kematian baharu dicatatkan, menjadikan jumlah ataupun angka kematian keseluruhan di negara kita 246, dan jumlah kes sembuh alhamdulillah keseluruhan kes sebanyak 573 kes baru, dan
menjadikan jumlah keseluruhan sembuh dan discharge sebanyak 19,072 kes. Alhamdulillah, ini satu kadar kesembuhan yang memberangsangkan, dan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, agar kita terus dapat sama-sama mematuhi SOP dan juga garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kita jaga SOP dan juga kita mematuhi arahan pihak Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan jalan keluar kepada kita daripada pandemik COVID-19 ni, insya-Allah. Baiklah Ustaz, hari yang cukup berbahagia, hari yang cukup istimewa. Kita meraihkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semestinya banyak perkara menarik yang akan kita kongsikan kepada para penonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Untuk itu, saya mempersilakan Ustaz untuk mukadimah topik pada pagi ini. Fatafadhal mashkur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bila berpakaian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, man ahya as-sunnati fi zaman fasadi ummati falahu ajru mi'at syahid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku di zaman kerosakan umatku, maka pahala ganjarannya 100 pahala mati syahid. Allahu. Mudah-mudahan pakaian yang kita pakai ini ia adalah salah satu lambang ataupun salah satu apa yang disebutkan oleh dai tadi, iqtida, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ikut bukan zahirnya tapi batinnya juga kita mengikuti, iaitu hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana program Tanyalah Ustaz pagi ini, biar tahu jangan keliru. Hashtag tu mahal. Ketika mana kita menyebut tentang hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Kerana seperti mana di dalam riwayat menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Ada satu riwayat yang lain mengatakan 8 Rabiul Awal. Gubaila fajrin abrazat syamsal huda zaharal habibu mukarraman wa musana. Sebelum fajar telah lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bagaimana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu taala, sama ada di bumi dan di langit. Sehingga kan ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya apa hakikat engkau ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni da'watu Ibrahim wa bisyaratu akhi Isa. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, bila dengar dai sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini tandanya bulan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah berkatnya doa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan juga aku adalah bisyarah, berita gembira daripada akhi saudaraku Isa, Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan kita tahu bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Allah Isa alaihissalam ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita lihat bagaimana cemburunya makhluk Allah Subhanahu taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain ketika mana menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana dicipta sebagaimana ia dikehendaki. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, kita ingat bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS. Mungkin para penonton semua yang mendengar program ini dan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang pengikut daripada mazhab Syafi'i, bagaimana kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar tadi kita solat subuh, bagaimana tahiyat kita? Kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Maka apakah makna daripada di sebalik ibadah kita Ibrahim yang kita sebutkan dalam selawat?
Sebenarnya ada rahsia di situ ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat bagaimana lembaran ataupun disebutkan dalam riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendengar tentang akan kedatangan Nabi akhir zaman. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wahai para penonton, yang cemburu bukannya orang biasa, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ia cemburu dengan sebutnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baginda minta? Minta untuk menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya biar dipanjangkan umur untuk aku jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak izinkan. Kemudian minta untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Allah kata, ya Ibrahim, ya Khalil Ibrahim. Allahu akbar. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam digelar Khalil. Khalil ni mana pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dai. Kalau kita ada orang yang sayang kita, kata awak pilihan saya. Allah. Daripada ramai-ramai manusia, kata awak pilihan saya. Maka kita akan rasa berbangga. Khalil Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi nabi, tak diterima. Untuk menjadi umat, tak diterima. Maka ia mengatakan, ya Allah, kalau tak boleh aku jadi nabi, tak boleh jadi umat, aku minta kepadamu biar namaku nanti disebut oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah terima. Sebab itu disebut salatul Ibrahimiyah, selawat Ibrahim ini, iaitu permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diminta oleh Nabi Ibrahim, akhirnya Allah izinkan. Nabi Allah Isa alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, yang mana kita ketahui, wa idh qala Isa bin Maryam, apabila Nabi Allah Isa alaihissalam mengatakan, aku adalah rasul yang musaddiqul lima baina, ya aku ini adalah nabi yang telah dibenarkan oleh Nabi ataupun oleh seseorang yang akan memberikan kebenaran tersebut, iaitu Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi Allah Isa alaihissalam telah menyatakan akan datang ada Nabi yang akan bagi tahu aku Nabi yang sebenar. Bukan aku minta maaf cakap, maknanya kan Nabi Allah Isa alaihissalam apa kata disabotaj ataupun apa ya dai? Konspirasi. Konspirasi yang dilakukan. Konspirasi. Sehingga kan ingin ditangkap Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam dinaikkan ke langit. Ini kalau kita lihat dalam peristiwa Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat, hari ini nanti Nabi Allah Isa alaihissalam satu hari nanti akan turun kembali. Maka yang menceritakan tentang Nabi Isa siapa? Nabi Muhammad SAW, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini juga adalah doa daripada ibuku, maknanya ibu Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Aminah. Sebentar tadi saya terlupa, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebenarnya zuriat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dalam sulb tulang belakangnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih daripada sebutan-sebutan para alim ulama, banyak meriwayatkan mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Aku sudah berada di sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian dipindahkan kepada Safinatun Nuh, iaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kemudian dipindah-pindah sulbi. Aku dipindahkan daripada sulbi kepada sulbi kepada sulbi. Maknanya kepada tulang belakang kepada tulang belakang, maksudnya zuriat kepada zuriat, zuriat kepada zuriat, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian kepada Sayyidatina Aminah, dan Nabi SAW mengatakan, bukanlah aku lahir daripada perzinaan, mana aku lahir daripada perkahwinan yang sah. Kalau ada orang yang tidak faham mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dilahirkan oleh Sayyidatina Aminah, Sayyidatina Aminah binti Wahab, iaitu ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini semua cerita kalau kita lihat, sebenarnya topik yang kita kaitkan ini mungkin ramai yang mungkin ramai yang tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tajuk ni sebenarnya kita nak mengajak kepada para musyahidin, para penonton,
hendaklah ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dicemburui bukan sekadar sejarah saja, bukan sekadar sirah, sehingga kan kalau kita lihat bagaimana orientalis ataupun orang-orang yang dahulunya pernah hidup setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Mahatma Gandhi, seperti, maknanya ada ramai lagi yang bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan disebutkan 100 di antara orang yang berpengaruh di dunia hari ini, di antaranya Nabi Muhammad SAW, tapi umat Nabi SAW tak boleh sebut di antaranya. The first one, bahwa the only Prophet, one, Nabi Muhammad SAW, Prophet Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik di kalangan yang terbaik. Nabi Muhammad SAW ketika mana lahir, disebutkan bagaimana ibu kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, iaitu Syifa, ibunya yang jadi tok bidan. Kalau kata tok bidan tak boleh bidan perempuan yang apa kata kublah, yang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, aku terlihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan bila aku melihat baby tadi, Nabi senyum, terkeluar apa kata yudhi'un nur, keluar cahaya daripada syafatai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar cahaya, sehingga kan aku melihat qusur Syam. Ini di Mekah, Ka'batul Musyarrafah. Nabi lahir di Mekah Al-Mukarramah. Syam ba'id, jauh. Macam mana? Tapi riwayat itu mengatakan aku lihat seakan-akan qusur Syam itu dekat dengan diriku. Maknanya nak ceritakan cahaya yang memancar, memancar pada pagi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Syafa itu melihat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan cahaya yang memancar, sehingga kan dalam satu riwayat mengatakan cahaya itu bainal maghrib wal masyriq, iaitu di antara timur dan barat. Ini kata ulama syiar, ulama sirah mengatakan ini tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penyebab yang jauh jadi dekat. Sebab itu bila kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti mendekati kita, seperti dekat kepada kita, sehingga kan ada seorang yang ia ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seperti raja, seperti orang yang apa kata diktator, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, dipandang, dia tanya kepada sahabat Nabi, dia kata, adakah Nabi Muhammad itu senang didekati? Lalu dia kata, cubalah dekat. Belum dia nak dekat, Rasulullah kata, ya fulan, ta'al, mari sini, come here. Mari, kemari ke depanku. Hawin alaik, hawin alaik. Maknanya, tenang hatimu. Aku bukan raja. Kan? Maknanya, Nabi SAW nak ceritakan bahawasanya, aku ini mudah rapat. Sehingga kan disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didekati, mendekati. Maknanya sebelum kita dekat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendekati. Ini cemburunya. Kalau kita sebut tentang Allahu Akbar, saya pun sebenarnya dai dan semua para musyahidin, sebenarnya saya rasa diri ini tak layak untuk berkongsi ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang ulama daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hadramaut, iaitu Habib Ali Al-Habsyi, di dalam karangannya Simtud Durar Maulid, karangan puitis, yang mengatakan kalau kita nak sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta wasafahu, kita nak sifatkannya dengan unsur rabbul unsur, maknanya 1/10 daripada 4, maknanya banyaknya nak ceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mampu. Maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicemburui dalam kisah riwayat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam gua Sur. Kan Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk, kita lihat bagaimana peristiwa itu nanti kita
lihat binatang pun Allahumma cemburu salli dengan ala Nabi sayyidina sallallahu alaihi Allahumma wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Haiwan ataupun binatang juga cemburu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah kecemburuan tersebut dan bagaimanakah kisahnya Ustaz? Kita akan rehat seketika, kita akan kembali selepas ini, kita akan sambung kisah tersebut. Dan semestinya para penonton, masya-Allah tabarakallah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang agung, kekasih Allah. Mari sama-sama kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada dan kita semua berada, mari sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua layak mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi membicarakan topik yang cukup menarik bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanyalah Ustaz, membawakan kepada anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicemburui, dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Dan yang bagi Ustaz, sebentar tadi di mukadimah di awal tadi Ustaz pun ada menyebutkan tentang seluruh makhluk juga cemburu dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak sambung kisah tersebut Ustaz sedikit sebelum kita raikan soalan daripada sahabat kita. Saya menjemput dan mempersilakan Ustaz, falyatafaddal mashkur. Baik, alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dari Anas sebentar tadi, Al-Fakir telah menyebutkan bagaimana ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam gua Sur sebelum Nabi masuk sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah yang dahulunya Yathrib. Sebelum Nabi masuk, Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mana masuk ke dalam gua tersebut, maka ia melihat di dalam gua tersebut ada corong-corong. Dikatakan corong-corong itu adalah laluan ular. Laluan ular. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mana ada apa-apa nak tutup, lalu dikoyakkan bajunya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikoyaknya, ditampal kepada lubang-lubang tadi, sehingga kan dikatakan sampai lebih kurang 12 lubang. Dikoyakkan baju, tutup. Ada satu lagi lubang yang tidak tertutup. Kemudian ia mengatakan Rasulullah SAW masuk dalam. Semasa Rasulullah SAW masuk dalam, kemudian ia pun lantainya tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam berlantaikan pehanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ribaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahu akbar. Kalau kita hari ni orang lelaki baring atas peha, silat 2 bulan kata, ini ada apa-apa ni. Bapak mentua pula yang baring. Allahu akbar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baring dalam pangkuan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata, aku terlihat ada satu lubang lagi yang tidak tertutup olehku. Lalu aku tutup dengan kakiku. Aku tutup dengan kakiku. Lalu ular, disebut dalam riwayat, ular nak keluar, dia patuk kaki tersebut. Sedangkan Nabi SAW sedang baring. Jadi ketika mana Nabi SAW sedang baring tadi, patuk-patuk tadi, maka sakit. Patukan ular bisa. Lalu yang Sayyidina Abu Bakar kata, aku tidak mahu untuk menggerakkan diriku walaupun aku tahu itu adalah ular yang sedang mematukku. Maka ia membiarkan sehingga kan dah tak dapat tahan lagi. Masa itu Rasulullah baring, tidur, ngantuk, letih Nabi SAW. Dalam riwayat mengatakan, aku lihat wajah Nabi yang letih. Ketika mana aku menahan diri sampai air mataku mengalir. Aku tak sedar air mataku mengalir, jatuh ke pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana jatuh kepada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tersedar.
Tapi subhanallah, akhlak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memandang, tetapi Nabi tidak mengatakan, "Oh, apa ni air ni?" Allah. Tidak, Nabi kata, segar. Maknanya Nabi jawabul khatir. Maknanya Nabi jawabul khatir, Nabi menjaga hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu Rasulullah kata, "Kenapa ya Abu Bakar, kamu ni macam menahan kesakitan?" Dia tunjuk isyarat kakinya. Tu Rasulullah kata, "Meh sini tengok." Lalu Rasulullah SAW ludah dengan air syarif, air liur baginda SAW yang mulia, Nabi sapukan ke kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, bila sapunya Nabi SAW halus dan lembutnya, sejuknya air liur Nabi SAW, sehinggakan patukan tadi seperti tidak kena patuk. Maknanya sembuh seperti sedia kala. Kata ulama sirah, ini ulama sirah mengatakan, sehingga kan ada juga yang menyebutkan bagaimana, apa sebab ular tadi patuk. Yang mengatakan ular itu patuk kerana ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ular pun cemburu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat bagaimana kecemburuan itu tidak dicemburui dengan makhluk di langit. Itu belum cerita lagi makhluk di langit bagaimana cemburunya. Dan itu sebahagian daripada kecemburuan makhluk di bumi, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Satu kisah yang cukup menarik yang semestinya bukti kecintaan makhluk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat di permulaan topik kita nak raikan soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Laila Dila Rosa yang bertanya di Facebook, "Assalamualaikum Ustaz dan Dai." Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Cara mencemburui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagaimanakah untuk kita sebagai hamba Allah ini yang diperbolehkan agar daripada rasa cemburu itu timbulnya keikhlasan untuk mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam agar dapat diterap dan diteladani dalam kehidupan, serta menyemai rasa kasih sayang yang mendalam terhadap kekasih Allah Subhanahu wa taala itu. Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. InsyaAllah, tabarakallah, soalan cukup hebat. Nak membangkitkan ataupun nak menerapkan sirah ataupun cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan, mungkin ada dia punya garis panduan dan juga nasihat daripada yang bagi Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu fadla birahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh kekerdilan, yang penuh kekurangan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi SAW. Kenapa saya sebut begitu, wahai dai? Pertama sekali kita kena lihat Nabi Allah Ibrahim tadi minta untuk jadi nabi, minta untuk jadi umat. Hari ini Allah bagi cash. Kamu jadi umat Nabi SAW. Bila kita jadi umat Nabi SAW, bangga ataupun tak bangga, seronok ataupun tak seronok, kita rasa seronok tak untuk jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mesti seronok. Maka ini di antara tanda kita menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlulah membuat sesuatu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak lakukan? Sebentar tadi saya dah sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku dalam kerosakan umatku, maka kita sebagai seorang lelaki ada sunnah yang Nabi SAW tunjukkan. Seorang perempuan ada sunnah yang Nabi SAW tunjukkan. Seorang anak ada sunnah yang Nabi SAW tunjukkan. Seorang raja, seorang pemimpin ada sunnah yang Rasul tunjukkan. Ini semua apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, itu tanda kita menghargai Nabi SAW. Maknanya bila kita follow Nabi SAW, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bertemu dengan kaum pengikut, bukan kaum, maksudnya satu kumpulan yang mengikut Nabi Allah Isa alaihissalam, maknanya orang Kristian, orang yang ikut Nabi Allah Isa alaihissalam, yang mengaku mereka itu pengikut Nabi Isa, Jesus Christ, maknanya pengikut Nabi Isa. Lalu adakah terhenti di situ? Ya,
Nabi Isa mengajak manusia kepada Allah dan Rasul, Nabi Musa Nabi Musa mengajak manusia kepada Allah dan Rasul, maknanya Nabi ya. Maknanya Nabi Isa ataupun Nabi Musa. Tapi Nabi Isa dan Nabi Musa juga di dalam kitab Taurah, kitab Injil, kitab Zabur sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa kata, kalau aku nanti datang Nabi Muhammad, ikut syariat Nabi Muhammad. Jadi oleh sebab itu, siapa pun pengikut Nabi Allah Musa ke, Nabi Isa ke, Nabi Daud ke, bila lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, automatik kenabian itu pindah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebagai kita, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita supaya kul in kuntum tuhibbunallah, wahai umat yang kata cinta kepada Allah, tak cukup sekarang ni aku ada. Rasulullah kata ikut aku. Fattabi'uni. Sehingga ada satu program namanya Fattabi'uni. Maka ikutilah aku, follow me. Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah kata, kalau kamu cinta kepada Allah, patutnya ikut Allah. Tapi Allah kata ikut Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa saja yang kita tahu tentang Rasulullah SAW, sunnahnya, tapi sunnahnya di sini ada sunnah umum, ada sunnah khusus. Sunnah umum kita lihat banyak dalam kitab-kitab. Adabun Nabawi, adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, adabul Muslim, ini semua boleh kita tiru, kita ikut. Tadi dai ada sebut tentang selawat. Kita perbanyakkan selawat. Itu juga adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk lelaki saja, untuk perempuan, untuk pemimpin, untuk semuanya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ya'sha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ni banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikuti program Tanyalah Ustaz pagi ni, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama Nabi Muhammad, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan di antara makna selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tak biasa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia susah nak selawat. Maka diadakan oleh para alim ulama majlis selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita di Malaysia tak kurang hebatnya. Kita ada program selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hari ini ada orang cakap, "Ya Ustaz, hari ini norma baru, new norm. Kita tak boleh nak selawat." Siapa kata tak boleh nak selawat? Siapa kata tak boleh nak berzanji? Siapa kata tak boleh? Kita ada kitab, kita ada saya tengok iklan pihak Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor, Jawi, semuanya buat program-program individu, program-program di dalam YouTube, program di dalam banyak tempat madrasah, mahat tahfiz, semuanya buat maulid memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sepertinya cas. Bukanlah maknanya cukup dengan selawat. Ada orang sibuk dengan kompang, dengan qasidah. Itu belum, itu cas baru. Cas nak mendatangkan rasa seronok, merasa seronok nak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang dah biasa, dia sekarang ni pun dia sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk dekat kerusi sallallahu alaihi wasallam. Dia di mana-mana pun selawat kepada dia. Dalam kereta selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tidak ada tempat untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan orang itu cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah katanya kita akan selawat ramai-ramai. Di program ini juga kita akan selawat. Di penghujung program insya-Allah, mudah-mudahan selawat itu kena tunggu sehingga ke hujung rancangan. Kita bangkitkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyakkan selawat. Berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook juga yang bertanya, Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicemburui sejak zaman kanak-kanak? Bagaimanakah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman kanak-kanak?
bagaimana untuk mendidik anak-anak kita untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Soalan ini cukup menarik daripada Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook. Masya-Allah Ustaz, hari ini cabaran mendidik anak-anak generasi pada hari ini cukup besar Ustaz. Dengan adanya gadget dan juga teknologi yang pelbagai, semestinya cabarannya berbeza mungkin sedikit daripada yang bagi Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih yang bertanya. Ni tak tahu Nurul Hidayah puan ke cik ke apa ni remaja ke. Nurul Hidayah Saifuddin. Pertama sekali sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka, demi umurmu ya Muhammad. Ini hari ini kita pun nak, kalau boleh program Tanyalah Ustaz kali ni kita nak buat juga mafahim yajib an tusahhah, iaitu pemahaman yang perlu kita betulkan. Ada seorang ulama di bumi Mekah Al-Mukarramah, iaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Di dalam kitabnya Mafahim disebutkan bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu seakan-akan perlu di-upgrade, sebab kita kadang-kadang kita tahu sejarah tapi kita tak tahu rahsia di sebalik sejarah. Baik. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam remaja, semasa Nabi sallallahu kanak-kanak. Pertama sekali kita lihat masa baby. Ini baby ya. Siapa ada baby, tengok baby Nabi dengan baby kita sama tak? Yang kita hari ini dengar ada statement ataupun ada perkataan yang mengatakan Nabi Muhammad orang biasa. Ya, Nabi Muhammad orang biasa. Tapi kami kata Nabi Muhammad luar biasa. Biasa dengan luar biasa sama tak? Lain. Nabi Muhammad SAW sejak lahir disebutkan bagaimana Nabi SAW lahir dalam keadaan makhulan. Nabi SAW disebutkan dalam riwayat ulama sirah mengatakan, bila sebut ulama sirah kena faham bahawasanya sejarah Nabi SAW disebutkan oleh seorang ulama Dr. Mustafa Asy-Syibai di dalam kitabnya Sirah Nabi SAW, Mau'izah wal Ibar, menyatakan Nabi SAW ini pengajaran dan pedoman yang boleh kita ambil dalam 4 masdar ataupun 4 sandaran. Pertama, Al-Quranul Karim. Kedua, hadis Nabi SAW. Dan saya tegaskan, hadis Nabi SAW bukan hanya Sahih Bukhari Muslim. Kalau nak sebut tentang Nabi SAW, disebut Sunan Sittah, disebut di dalam An-Nasa'i, disebut dalam At-Tirmizi, disebut dalam Ibnu Majah, di dalam Sunan Abu Daud. Ini semua kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ini terdapat 3 ciri yang khusus untuk kita tahu. Pertama, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah khusus syama'il Nabi SAW, kepribadian baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, khususiyatul Rasul SAW, keistimewaan Rasulullah SAW. Saya sedikit, Nabi SAW lahir dalam keadaan terputus tali pusat. Nabi SAW berkhatan, dan Nabi SAW seakan-akan ada memakai celak di mata. Nabi SAW di mata. Dan Nabi SAW lahir ketika itu dipegang oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah meletakkan baby Nabi SAW di atas atas himar keldai betina. Maka himar itu sebenarnya lemah, tapi bila letak Nabi SAW menjadi seakan-akan kuat dan ini, maka boleh meninggalkan sahabat-sahabat Halimatus Sa'diyah yang lain. Maka sebenarnya sirah Nabi SAW ini perlu dipelajari, bukan sekadar dalam Tanyalah Ustaz. InsyaAllah ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina. Satu kisah yang cukup menarik yang semestinya bukan sekadar halwa telinga kita, bahkan untuk kita sama-sama hayati dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Banyak lagi akan kita bicarakan Ustaz. Saudara sidang penonton, Michael Hart, seorang pengkaji di barat, meletakkan baginda Nabi SAW di tangga yang pertama dalam kalangan 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia, dan sebenarnya tidak ada yang layak menandingi kehebatan Nabi SAW, the one and only special one. InsyaAllah tabarakallah. Kita nak berehat seketika, kita kembali bergabung selepas ini.
Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar. Tuan-tuan, para penonton yang saya muliakan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, istimewa bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi membicarakan topik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicemburui, dan tetamu undangan kita masih lagi yang berbahagia, Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Ustaz, tanpa kita lengahkan masa, kita nak raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Kim Nana. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Maulidur Rasul buat semua. Ustaz ada mengatakan sebentar tadi, ada makhluk di langit yang cemburukan baginda Nabi SAW. Siapakah gerangan makhluk tersebut Ustaz? Terima kasih. Masya-Allah tabarakallah. Siap ada senyum tiga tu Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Ya, Mungkin ada makna yang tersurat dan tersirat di sebalik senyuman tersebut. Dan semestinya Ustaz, banyak perkara yang menarik yang akan kita kongsikan lagi, tambahan info, dan Ustaz telah pun menyebutkan di awal tadi tentang seluruh makhluk juga bergembira dan juga berseronok dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ni diceritakan, ditanya tentang makhluk di langit, dan mungkin ada sedikit pencerahan daripada Ustaz. Masya-Allah, alhamdulillah. Kalau boleh izinkan saya tadi, sebab tadi dia tanya tentang bagaimana menterbiah pada zaman sekarang ini. Kita menterbiah anak-anak. Nabi SAW dah bagi ubat. Ambil ubat ini. Kalau tak buat, cari. Apa kata Nabi SAW? Addibu awladakum bisalasati khisal. Ajar anak-anakmu adab 3 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, tilawatul Quran. Ajar anak-anak baca Al-Quran. Jadi kalau ada anak-anak yang belum baca Quran, tidak diajar baca Al-Quran, sibuk dengan menyelamnya, sibuk dengan berenangnya, sibuk dengan pianonya, sibuk dengan apa semua, jangan itu yang utama. Utama Al-Quran. Ajar anak-anak baca Al-Quran. Kalau ibu bapa tak boleh baca Al-Quran, ajak family sekali belajar Al-Quran. Jangan ibu bapa mendiamkan, dirinya tak boleh baca Al-Quran, anaknya pun sama. Jangan samakan anakmu dengan dirimu. Kalau dulu zaman mungkin berbeza, jadi ajar. Yang kedua, kata Nabi SAW, hobbi, iaitu ajar kepada anak-anakmu cinta kepada aku, cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana nak datangkan cinta kepada Rasulullah SAW? Ajar dia, anak itu, tentang sirah Nabi SAW. Kalau tak boleh nak ajar cinta sejarah sirah Nabi SAW, ajar adab yang diajar oleh Nabi SAW. Cara masuk masjid bagaimana, cara masuk bilik air macam mana, cara makan bagaimana, cara tidur bagaimana. Ini semua ibu bapa, ibu bapalah guru kepada anak-anak ini untuk mengajar adab. Yang ketiga, Nabi tak stop kat situ. Nabi tak kata cinta kepadaku, cinta kepada ahli keluargaku. Wahai para tetamu, wahai para penonton, wahai pengikut mengikuti program Tanyalah Ustaz, Nabi sebut cinta kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benda yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi mengatakan, Sayyidatina Fatimah itu adalah darah dagingku. Siapa yang cinta kepadanya akan dicintai daku. Siapa yang membencinya akan dibenci daku. Hati-hati dengan ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Baik, kepada soalan sebentar tadi, kita lihat bagaimana makhluk di langit menunggu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka lebih mengetahui. Betul. Mereka mengetahui, mereka tahu apa yang diberitahu. Disebutkan dalam riwayat bagaimana setiap peristiwa yang berlaku pada hari ini sebenarnya sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu taala kepada penduduk di langit, iaitu para malaikat Allah Subhanahu taala. Sehingga kan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril ketuk setiap pintu langit tadi. Malaikat yang jaga pintu tadi kata apa? Dia kata man ma'i Jibril. Dia tahu Jibril tu chief, penghulu malaikat semua. Tapi tak berhenti di situ. Kata waman ma'ak, siapa bersamamu? Allah Akbar. Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Bila buka saja langit, pintu langit, kata ahlan wa sahlan wa marhaban bik ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kan? Jadi kat sini kita lihat bagaimana malaikat-malaikat ini pun sebenarnya nak tahu bila Nabi SAW lahir. Bila Nabi akan dilahirkan.
ketika mana Nabi SAW lahir, disebutkan dalam riwayat bagaimana para malaikat Allah SWT bertasbih, tasbihan wastighfaran wastikbara, memuji Allah SWT, membesarkan Allah Subhanahu taala. Dan satu riwayat lagi mengatakan iblis, syaitan pun selalu dengar berita di langit. Curi-curi dengar. Curi-curi dengar. Tapi mereka tahu ada satu masa nanti kami tak boleh mendengar. Mesti ada benda besar. Ketika mana Nabi SAW lahir, masa itulah Allah Subhanahu taala tidak izinkan iblis, syaitan mendengar berita di langit, tutup berita semua. Hari ini iblis, syaitan semua tak dapat dengar berita-berita, melainkan semuanya Allah Subhanahu taala berikan kepada para malaikat. Allah tutup kepada setiap hamba-hamba Allah yang engkar, yang degil, yang menafikan hak Rasulullah SAW, tidak nampak kecantikan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Satu perkara yang cukup menarik tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kelahirannya merupakan rahmat bagi sekalian alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan masya-Allah tabarakallah, perbincangan kita masih lagi berbicara tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar kecemburuan yang kita nak kisahkan pada hari ini, Ustaz. Sebagaimana saban tahun kita di Nusantara, khususnya di Malaysia, meraihkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma tahun ini mungkin agak berbeza sedikit, Ustaz, sambutan dan juga rakyatnya. Dengan kita ada SOP yang perlu kita patuhi. Kalau semalam banyak siaran langsung menerusi YouTube, Facebook dan sebagainya dijalankan oleh pihak-pihak masjid dan juga kawasan-kawasan yang tertentu, masih lagi tetap gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ustaz, kita bercerita lagi tambahan mungkin tentang makhluk di langit yang bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi Ustaz ada menyebutkan di awal tadi juga bagaimana cahaya yang keluar daripada mulutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyinari timur ke barat, dan mungkin ada tambahan-tambahan yang lain, kisah-kisah yang boleh kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita tentang kelahiran dan juga kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yatafadhal mashkur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Disebutkan dalam satu riwayat mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Tabuk. Setelah Nabi SAW pulang daripada perang Tabuk, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'zinli an amtadihuk." Izinkan aku untuk memujimu ya Rasulullah. Allahu akbar. Izinkan aku untuk memujimu ya Rasulullah. Ya, maknanya anak saudaralah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, sepupunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Baik, apa yang disebutkan ketika mana bait-bait syair yang disebutkan? Di antara bait syair itu, anta lamma wulidta asyraqatil ardu wada'at binuril ufuq, binuril ufuq, fanahnu fi dzalika dhiya, fanahnu fi dzalika dhiya wa fi nuri wa subuli rasyadi nakhtariqu. Disebutkan dalam bait syair ini. Sebab itulah kita lihat ulama-ulama setelah itu banyak mengarang puitis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syair qasidah. Syair qasidah. Jangan para musyahidin, para penonton Dai Anas, kita banyaknya tahu Arab. Kita tak tahu ulama Melayu pun ada qasidah, ada puitis Melayu. Seperti mana Raja Ali Haji di dalam kitabnya Mustika Gemilang mencintai tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan Husin Kedah. Tuan Husin Kedah pun ada maulidnya, ada puitisnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kalau kita lihat kitab-kitab yang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, tiru siapa? Tiru yang dibuat oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Anta lamma wulidta, engkau wahai Muhammad bin Abdullah, bapa anak buahku, ketika mana engkau lahir, asyraqatil ardu, telah bersinarlah ataupun berserilah bumi ini. Bumi ini telah berseri. Fanahnu fi dzalika dhiya, kami ini berada dalam cahaya tersebut. Sebab engkau itu bila lahir,
kami lihat cahaya itu. Allah. Ini yang lihat. Yang kita tak lihat, kita lihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika mana kami berdepan dengan engkau wahai Muhammad bin Abdullah di suatu masa ketika mana di padang yang dataran, ketika itu Sayyidina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wajah Nabi sallallahu lalu melihat bulan purnama. Dalam riwayat itu, dalam Syama'il Nabi SAW, Syama'il Nabi SAW, peribadi Nabi SAW, kami melihat purnama. Lihat wajahmu, lihat purnama, lihat wajahmu, lihat purnama, lihat wajahmu. Tiba-tiba keluar mulut daripadanya mengatakan, ya Rasulullah, wa anta adwa minal qamar. Engkau lebih bercahaya daripada cahaya bulan purnama. Jadi kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya, inilah yang disebutkan bagaimana cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana penduduk di langit tidak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seronok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi ni sebenarnya menjadi penyelamat. Setelah mana sudah 600 tahun tidak ada nabi yang diutuskan melainkan setelah 600 setelah Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Muhammad, penduduk di langit melihat kemungkaran yang ada, kejahatan yang ada, lalu bila Rasulullah lahir, takkan seronok. Penyelamat sudah sampai. Penyelamat yang pertama Rasulullah SAW, penyelamat yang kedua nanti akan datang, iaitu Imamul Mahdi Al-Muntazar. Allahu Akbar, yang dinanti-nantikan Ustaz. Semestinya masya-Allah tabarakallah, satu persoalan yang telah pun dijawab dengan baik oleh yang berbahagia Ustaz. Dan Ustaz, di talian pada ketika ini kita ada pemanggil yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tukinon Haji Muhammad Saleh kepada Ustaz dan Dai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar Tuan Haji? Baik semua baik. Di hari yang baik ini kita berselawat selalulah banyak-banyak. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Persoalannya Ustaz ada dua. Saya nak ringkas saja Ustaz ya. Ya. Jadi Ustaz ada menyebut binatang pun nak jumpa Nabi. Kalau manusia Islam lah, dia tak nak jumpa Nabi Ustaz. Macam mana Ustaz? Yang kedua, kita nak berselawat Ustaz. Kena pendek aja boleh ke tak? Allahumma salli ala Muhammad, tak payah panjang-panjang. Sebab kalau panjang susah Ustaz. Itu saja soalan dia Ustaz. Terima kasih kepada semua pekerja-pekerja dan terbaik TV3 hari ini, hari Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinun. Satu soalan yang cukup menarik. Ada lagi insan yang tak mau berjumpa dengan Nabi SAW. Kita tak pasti apa alasannya Ustaz. Mungkin ada yang malu ataupun yang segan dengan dosa yang banyak. Kita ni manusia yang tidak pernah lekang daripada kesilapan. Mungkin sebab malu. Ataupun ada sebab-sebab yang lain yang mungkin ada jawapan kepada persoalan tersebut. Sikit pada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini hari jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari mengingati kekasih Nabi Muhammad sallallahu. Kalau anak muda ada satu program, ada satu hari dipanggil Valentine Day. Ini hari orang Islam. Hari mengingati kekasih, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patutnya kita semua ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingat yang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun pagi daripada pagi tadi, sebelum tidur, sebelum bangun tadi terus ingat, maknanya pagi esok sebelum subuh Nabi lahir. Sepatutnya kita begitu. Dan tadi di dalam riwayat disebutkan dalam kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam insanul kamil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan yang mulia, disebutkan oleh seorang ulama berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga beliau ulama hebat di Mekah Al-Mukarramah. Sebentar tadi saya sebut Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Ibn Abbas Al-Maliki menyebutkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana yaumul ayyam, satu hari, ini kisah ni dai ramai orang tahu. Tapi ramai tak yang mengambil ataupun menghayati serta menjiwai kisah ini. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berkhutbah, Nabi ada mimbar. Mimbar tu dah lama, dah lapuk, orang tu dah usang. Ketika mana sahabat Nabi, ada seorang sahabat yang sponsor, dia nak tukar. Kata kesian Nabi SAW naik mimbar yang dah usang, dah uzur, takut Nabi jatuh ke. Jadi tukar.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. diletakkan tempat yang samalah, tempat khutbah tadi, tempat yang sama dipanggil buka Zatun Nakhl, iaitu pelepah tamar menangis. Ketika mana Rasulullah SAW naik ke mimbar tersebut, Nabi naik, lalu tiba-tiba ada sahabat Nabi SAW yang ramai dengar satu tangisan seperti tangisan baby menangis. Jadi ni dalam masjid dengar, ini tangisan apa ini? Memikir-mikir tangisan apa ini? Makin mereka dengar Nabi SAW berkhutbah, lagi kuat tangisan tersebut. Akhirnya mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan Nabi tak boleh nak sampaikan sebab tangisannya terlalu kuat. Maka Nabi SAW turun. Nabi SAW turun ke mimbar tersebut. Nabi pergi dekat mimbar lama tadi. Rupanya yang menangis tadi mimbar tadi. Maknanya Zatun Nakhl, pelepah tamar. Jadi Nabi SAW pegang, Nabi belai. Menenangkan dia. Nabi belai. Nabi menenangkan seperti mana disebutkan di riwayat. Nabi mendiamkannya seperti seorang ibu mendodoikan anak. Maknanya melembutkan, menenangkan sampai diam. Lalu Rasulullah berdialog dengan pelepah tamar tadi. Kata, kenapa kamu ni? Aku sedih ya Muhammad, kamu lupakan aku. Selama ini kamu berpaut padaku. Hari ini tangan muliamu tidak paut. Lalu Nabi berkata, sudah ada kawanku, sahabatku sudah beli, sudah buat yang baru. Kata, yalah, apalah salahnya kalau aku ini bersamamu lagi. Terus Rasulullah kata, tak apa, mungkin ini kali ini sudah sampai masanya, nanti. Lalu dia kata, tak nak. Akhirnya Rasulullah kata, engkau nanti bersamaku nanti di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Kalaulah pelepah tamar tu nak minta dengan Allah, minta dengan Nabi Muhammad bersama dengan Rasulullah SAW, ini kan pula kita yang berakal, ini kan pula kita yang ada hati, tak ada rasa apa-apa tentang Nabi SAW. Yang kedua tadi, selawat kepada Nabi SAW. Tidak mengapa, boleh pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Cuma saya nak sebutkan dalam satu riwayat, Nabi SAW kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan tinggal ahli keluarga Nabi Muhammad SAW dalam selawat, kerana siapa yang tidak selawat kepada ahli keluarga Nabi SAW, maka selawatnya terputus, makna terputus keberkatan selawat tersebut. Maka paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau nak muliakan, rasa nak lebihkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang membuat panggilan solat tadi. Semestinya banyak lagi yang akan kita bicarakan Ustaz tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat mementingkan mesyuarat. Sebagai contoh dalam perang Uhud, ini menunjukkan bahawasanya tidak ada apa pun yang disia-siakan seandainya kita sebulat suara. InsyaAllah kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, istimewa bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi kita membicarakan topik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicemburui. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Syahdan Hadrami, dan telah pun banyak yang kita bicarakan kepada para penonton yang masih lagi ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan. Boleh terus hubungi kami, jangan malu, jangan segan, 1-800-88-1677 atau menerusi Facebook. Terus saja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk kita sama-sama bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa siaran tambahan 30 minit di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Terus dia menonton kami sehingga ke hujung rancangan. Mari sama-sama kita terus lagi menyemarakkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita raikan Ustaz soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, laman terapi sunnah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, soalannya Ustaz, apakah yang dicemburui dan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Nabi Musa alaihi salam pun ingin menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Masya-Allah, tabarakallah, soalan cukup menarik, dan tadi pun Ustaz ada menjawab sedikit persoalan sebagaimana yang diajukan. Mungkin ada info tambahan ataupun ada kelebihan, keistimewaan, kemuliaan yang ada kepada umat ini yang tidak pernah Allah Taala berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Sedikit daripada Ustaz. Baik, alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih yang bertanya sebentar tadi mengenai Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalau tadi yang saya sebut tadi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang melihat cahaya ketika mana beliau berjalan, baginda berjalan, Khalilullah, ia berjalan lalu ia melihat di dalam di dalam bukit ada gua, lalu beliau pergi ke gua tersebut, kemudian beliau melihat ada orang yang sedang beribadah ataupun sedang bermunajat kepada Allah tanpa henti, non-stop, sehingga kan disebutkan dalam riwayat tersebut Nabi Allah Ibrahim melihat orang itu tidak berhenti-berhenti sampai nak mencelah pun tak tahu waktunya. Akhirnya dicuba juga, kemudian bertanya, kenapa kamu ini beribadah terus-terus? Kata, aku minta dengan Tuhan, dengan Allah, supaya aku dipanjangkan umur untuk bertemu dengan Nabi akhir zaman. Allah. Lalu Nabi Allah Ibrahim bertanya, ya Allah, apakah ada keistimewaan pada Nabi akhir zaman ini? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Nabi Allah akhir zaman ini di antara sebutannya iaitu tidak akan masuk dalam syurga melainkan Muhammad masuk syurga dahulu. Allah. Di sini ada sedikit perbualan di antara ulama. Adakah Nabi Muhammad Nabi Allah Adam alaihissalam sudah masuk dalam syurga ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita lihat dalam kitab At-Taurah dan Injil juga ada disebutkan, ialah hari ini Bible apa semua, sebutkan tentang Nabi Allah Adam alaihissalam, ia berada di dalam taman syurga. Kalau kita tengok taman syurga ini, adakah syurga yang akan didapati di akhirat nanti ataupun tidak, ini ada perbezaan pendapat, perbahasan. Cuma saya nak katakan di sini, pertama, tidak akan masuk dalam syurga melainkan engkau ya Muhammad, dan tidak akan masuk dalam syurga daripada umat melainkan umat engkau yang umat Muhammad yang akan masuk. Allah. Maka disitulah, disebabkan itulah Nabi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin meminta untuk menjadi untuk menjadi Nabi Muhammad dan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat, rupanya Allah pilih Nabi Muhammad menjadi zuriat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab tu kalau kita sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan sebut tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nadir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu nasab Nabi SAW. Tapi yantahi nasabu syarif ila Khalil Nabi Allah Ismail bin Ishaq, Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan kemudian tentang Nabi Allah Musa alaihissalam tadi, Nabi Allah Musa alaihissalam pendakwah, dan Nabi Allah Musa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah kepada aku ketenangan sebab nak bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Firaun. Oh, ini bapa kepada segala kejahatan manusia, nak jumpa dengan Firaun. Minta rabbi syrahli sadri wa yassirli. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah menenangkan hatimu, telah memberikan ketenangan pada dadamu? Maka beza Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad Allah berikan. Allah kelebihan Nabi Muhammad. Belum minta dah dapat. Masya-Allah. Muhammad. Allah, itu antara demikian antara kelebihan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semestinya Ustaz, berbeza umat akhir zaman ni dengan umat nabi-nabi yang terdahulu, semestinya
asbab kemuliaan yang ada kepada Rasulullah, kita juga mendapat tempiasnya Ustaz. Tidak mulia kita, melainkan mulia itu terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada beberapa perkara sedikit tambahan kepada kemuliaan tersebut yang mungkin dapat kita sama-sama jadikan modal untuk kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur ni Ustaz, nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun tak minta, Allah Taala letakkan kita sedikit pada Ustaz. Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, dai dan para musyahidin, para penonton semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah meletakkan kedudukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk di antaranya, umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Sebab Nabi kamu yang terbaik. Allahu akbar. Kerana Nabi Muhammad SAW, kita menjadi umat yang terbaik. Sebab itu kalau kita lihat ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, Allah sehinggakan mendatangkan Nabi suruh berkata kepada pokok. Nabi tak mampu. Nabi rasa tak mampu, tapi Allah kata, ya Muhammad, Jibril kata, ya Muhammad, panggil pokok tersebut. Lalu bila Rasulullah SAW memanggil pokok tersebut, pokok itu pun berjalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi hairan. Itu kalau Indon kata kaget. Kata terkejut Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pokok datang kepada Nabi. Lalu malaikat Jibril kata, ya Muhammad, suruh dia berhenti. Kifi. Berhenti pokok. Lalu Jibril kata, suruh ia ke belakang. Lalu ke belakang, warak. Lalu irja' warak. Ke belakang. Lalu Jibril kata, ya Muhammad, kalau pokok pun dengar kata engkau, bagaimana manusia yang ada akal. Maka kita sebagai umat Nabi SAW, pilihlah menjadi umat Nabi SAW yang terbaik. Yang mana 3 kriteria yang Allah SWT sebut. Pertama, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, keluar pada manusia. Hari ini ada orang kata keluar dakwah. Sebenarnya kita keluar dakwah ni, banyak orang keluar dakwah. Banyak orang pergi pejabat jumpa orang dakwah. Ini dakwah bukan terhad saja, tapi dakwah juga mempunyai cara dan uslubnya, bagaimana kaifiat. Jadi ketika mana Rasulullah SAW Allah letakkan kedudukan kita, iaitu kita mengajak manusia kepada kebaikan, kita mencegah manusia daripada kemungkaran, dan juga kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberi kepada umat yang terdahulu, melainkan umat Nabi Muhammad SAW dipilih untuk menjadi pendakwah. Kalau tak ada kita hari ini, kita tak boleh cerita, tak boleh cakap ni. Sebab Allah Subhanahu wa taala izinkan, Rasulullah minta ada penggantinya. Kata Nabi SAW, al-ulama'u warasatul anbiya, innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, walakinnahum warasul ilma, faman akhadhaha faqad akhadha bihazzin wafir, atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya, para alim ulama adalah pewaris Nabi. Hari ini ada orang cakap, sebab dia dah pandai sangat, dia kata apa? Dia kata, saya dengar baru-baru ni Ustaz Datuk Kazim kata, ada seorang jumpanya kata, ya Ustaz, siapa ajar Nabi Muhammad? Siapa ajar Nabi Muhammad? Dia ingat Nabi Muhammad ada mentang-mentang dia ada BA, dia ada bachelor, dia ada PhD, dia ada mungkin dia ini lecturer. Dia kata, siapa ajar Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Allah kata, Nabi Muhammad kata, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku ajar aku adab. Secara terus Allah ajar Nabi Muhammad. Kita, siapa ajar kita? Kita profesor je. Profesor tu pun diajar oleh profesor. Jadi siapa kita kalau tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ambillah apa yang diajar oleh Nabi SAW. Al-ilmu, barang siapa mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bahagian yang besar di sisi Allah SWT. Hatta kenal Nabi SAW. Ada orang faham Nabi SAW knowledge, pengetahuan saja. Tapi ada orang tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam impression, iaitu perasaan, kejiwaan. Ini tanyalah Ustaz, pada pagi ini kita menjiwai sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hammuna. Apa yang Nabi rasa, kita rasa.
Apa yang Nabi rasa, Nabi tengok orang dalam keadaan buat kesalahan, buat kejahatan, apa perasaan kita? Apa yang kita nak buat, maka inilah perlu kita contohi apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz, sekarang ni satu cabaran juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diuji dengan penghinaan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sedikit, bahkan banyak, berlarutan sampailah zaman kita pada hari ini. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendepani kepada cabaran ini, Ustaz. Adakah boleh kita balas dengan kekerasan, ataupun ada kaedah-kaedah ataupun metod yang lain kita boleh gunakan dalam kita berhadapan dengan apa yang berlaku ataupun penghinaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sikit pada Ustaz. Allahumma salli sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Di dalam manusia ini, kita sebagai manusia, kita kena sedar kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba Allah tempat mahallul zam wa mahallul madah, iaitu tempat yang dipuji dan tempat dihina. Sebab kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana pada era hari ini yang kita sebut tentang cinta Rasulullah SAW, adakah cukup memadai dengan membaca qasidah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipijak, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, Nabi sallallahu. Jadi kalau kita lihat perkara ini, kita ambil dulu, sebab kita kata kita nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikutuk? Bukankah Nabi SAW pernah dihina? Bukankah Nabi SAW pernah diboikot? Bukankah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi tersebut? Di antara situasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di dalam masjid, lalu ketika itu datang seseorang tarik selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi letakkan di atas leher Nabi, lalu ditarik dengan keras sehingga kan bercalar, nampak merah pada, dalam riwayat kata merah keemasan. Allah. Orang yang nak riwayatkan Nabi SAW bukan riwayatkan dengan dengan kehinaan. Yang diriwayatkan pun walaupun tapi kata merah seperti mana keemasan. Jadi ketika itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ada. Sayyidina Umar terus kata, "Ya Rasulullah, bagi kepada aku, biar aku penggal kepala dia." Lalu ketika itu Rasulullah kata apa? "Mah, nanti dia minta dengan baik, kita kena bagi dengan baik." Allah. Dengar dulu semua penjelasan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun hairan Nabi kata begitu. Lalu Rasulullah terus pegang kepada pemuda tadi. Rasulullah datang terus ke rumah Nabi. Lalu Rasulullah kata, Rasulullah ambil satu uncang ataupun satu bekas. Nabi kata, "Nah, hal ahsanta, hal hasantu bi akhakal Arab, adakah aku telah berbuat baik kepada engkau wahai saudara aku Arab?" Lalu dia kata, "La ahsanta wala ajmalta." Engkau tak ada apa-apa ya Muhammad. Engkau tak baik, engkau tak cantik, tak indah pada. Lalu Rasulullah bagi lagi. Betul kata, "Bagaimana engkau?" Lalu kata, "Engkau tak baik juga." Bagi kata, sampai kata, "Engkau anta akhun karim wa ibnu akhin karim." Engkau yang mulia dan engkau sahabat, saudara, anak saudara yang mulia, itu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bawa dia pergi jumpa Nabi, jumpa para sahabat. Rasulullah kata, "Boleh tak kamu cakap begitu dengan sahabat-sahabatku?" Lalu bila datang kepada Nabi, datang kepada sahabat, lalu sahabat tengah marah ni. Lepas tu Rasulullah kata, "Bagaimana engkau melihat aku?" Kata, "Engkau yang baik, engkau yang mulia." Lalu Rasulullah SAW sifatkan orang itu seperti unta yang garang. Allah. Jadi unta yang garang, dia perlu ada tuan dia. Betul. Aku seumpama tuan yang menundukkan. Cerita tentang orang yang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman zaman Turki Utsmaniyah, zaman kerajaan Islam hebat. Maka di situlah berlaku satu peristiwa, seseorang yang hina Nabi SAW dibunuh orang itu. Maka kerana kerajaannya kuat, betul, kerajaannya Islam. Tapi hari ini kita kena lihat bagaimana kita perlu buat. Ada yang mengata muqata'ah. Muqata'ah ni makna boykot. Boykot barangan, boykot ini belian apa semua. Tapi kita kena lihat, kita kuat tak kuat. Kita
maka apa yang perlu kita buat? Dan satu lagi, kalau kita boykot satu tempat, kita kena fikir juga di dalam orang yang berniaga tadi ataupun syarikat yang ada dalam tu, ada orang Islam tak? Apa kesan dia, Ustaz? Kesan sampingannya. Benda tu mungkin boleh kita kata di antara peranan yang boleh kita buat, jangan beli barangan orang yang orang yang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ingat juga di dalam tu ada orang Islam. Betul. Kita secure tak dia punya apa nafkah anak isterinya? Takut nanti dia pula jadi masalah. Menjadi persoalan di situ, Ustaz. Menjadi Ustaz, persoalan. kita nak simpan sikit, Ustaz, dia punya hujah ataupun penerangan tersebut, kerana hari ini cabaran penghinaan kepada Rasulullah ni satu benda yang sebenarnya membuatkan kita juga rasa terkesan, Ustaz. Kita nak bahaskan persoalan tersebut sambungan di TV9 selepas ni, kerana kita nak tamat di TV3 siaran kita, masya-Allah tabarakallah. Dan sebelum tu, Ustaz, suka untuk kita war-warkan di kesempatan ini bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Alif dan Sofia telah mengeluarkan siri buku baru berjudul Siri Sayangi Rasul, antaranya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Sulaiman dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siri buku ini boleh didapati di kedai-kedai buku berhampiran dan melalui platform e-dagang. Khas untuk penonton Tanyalah Ustaz, boleh lawati halaman Facebook Alif dan Sofia untuk berpeluang memenangi siri buku ini untuk anak-anak anda. Apalah salah untuk kita labur sedikit untuk pengetahuan anak-anak kita tentang Nabi-Nabi kita, masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan memberikan kebaikan dan juga manfaat. Sedang penonton, kita nak tamat di TV3 di sini untuk siaran Tanyalah Ustaz. Kita nak sambung siaran tambahan 30 minit di TV9. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, istimewa bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi membicarakan topik yang cukup hebat, yang cukup istimewa, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicemburui. Kita berbicara bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami, dan banyak input-input dan juga info yang kita kongsikan. Mudah-mudahan bercambah kecintaan kita, Ustaz, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ditanyalah Ustaz juga, Ustaz, untuk ingin mengambil kesempatan ini kepada para penonton untuk makluman. Kita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada mereka yang telah pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menerima anugerah khas bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah pun diumumkan semalam, penerima anugerah khas Semarak Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anugerah yang diberikan, yang dikurniakan itu mudah-mudahan membangkitkan kesedaran kita, sebagaimana yang dapat kita saksikan menerusi paparan skrin pada ketika ini, antara wajah-wajah tokoh-tokoh yang masya-Allah tabarakallah cukup banyak memberikan jasa dan juga sumbangan untuk negara kita. Mudah-mudahan menjadi satu semangat kepada kita semua untuk melakukan perkara yang juga serupa ataupun bahkan lebih daripada itu untuk kita berbakti kepada agama, bangsa dan negara kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan baiklah Ustaz, kita masih lagi berbicara topik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicemburui, dan kita nak sambung, Ustaz. Sedih, Ustaz, bukan tak sedih, dengan provokasi yang dilakukan oleh golongan-golongan tertentu untuk menaikkan kemarahan umat Islam. Bukannya hari lain, Ustaz, hari tentang kita menyambut saat-saat gembira kita meraihkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan provokasi sedemikian. Dan bagaimana untuk kita mendepani sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita berhadapan dengan provokasi murahan dan juga lontaran-lontaran penghinaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tambahan daripada Ustaz. Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla
wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'uni ummatih wa farij 'annal humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah, terima kasih Da'i Anas dan seluruh penonton yang mengikuti program Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kita sekarang berada di TV9 pula. Sebentar tadi saya sebut di dalam penghujung program di TV3 tadi, saya kata tentang muqata'ah ataupun boykot. Ini adalah di antara salah satu jalan untuk kita melahirkan rasa tidak puas hati. Dan satu lagi juga mungkin kita boleh sebut mengenai kita menunjukkan perasaan marah kita itu dengan cara ataupun perasaan tidak suka kita. Sebab mungkin ada orang, ini pun masalah juga Dai. Ada yang mengatakan pula begini, Allah, Nabi Muhammad SAW sendiri lembut, pemaaf, kenapa kita tak maafkan? Saya kadang-kadang dengar statement begini. Tapi saya tanya pula, bukankah dulunya ada orang Quraisy yang sabotaj perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli. Bukankah dalam satu riwayat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah satu Yahudi, ketika mana Nabi duduk di rumah tersebut ada sabotaj. Maknanya ada perhubungan di antara Quraisy, kafir Quraisy dengan Yahudi di Madinah. Mereka nak baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah disebabkan itu berlaku peperangan? Maka kita lihat disebabkan sesuatu perkara yang mereka tipu ataupun mereka sabotaj, maka cetus peperangan. Dan ketika mana kita dengar perdamaian Hudaibiyah, ataupun genjatan senjata, kita sebut genjatan senjata lah, mungkin orang awam suka senang faham genjatan senjata 10 tahun. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang kita kena buat ya Rasulullah? Okey, di sini ada dua mauqif, di sini ada dua keadaan. Yang pertama, kita lihat bagaimana keadaan pertama ketika mana perjanjian itu telah dimungkiri. Dibunuh di antara orang Islam yang di dalam satu kawasan desa ataupun satu kawasan kampung yang pedalaman, dibunuh. Dan pembunuhan itu memang diketahui datang daripada orang Quraisy. Sebab tu masa Rasulullah duduk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang wakil Quraisy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa bertemu dengan Nabi, Nabi tak tengok. Nabi tak tengok. Dia nak pandang Nabi, Nabi tidak tengok. Nabi tak pandang. Bukankah itu marah? Bukankah itu rasa tidak puas hati? Maka oleh sebab itu jangan kita sebut, minta maaf saya cakap, hatta kita sebut tentang tasawuf. Ada orang kata tasawuf ini lembut, tasawuf. Ingat, orang tasawuf jugalah pejuang. Orang tasawuf jugalah penegak negara. Di antaranya Raja Haji Fisabilillah. Tok Janggut. Ini semua pahlawan-pahlawan Melayu. Maka oleh sebab itu kita kena tunjukkan cara kemarahan kita. Apa cara kemarahan yang boleh kita buat? Contohnya kita macam contohnya kita di Malaysia, perkara itu mungkin dia sebenarnya kat sini kita orang awam, kita tengok pula kita punya, minta maaf saya cakap, penguasa lah, pemimpin. Sebab mereka itu juga orang Islam. Orang yang berfahaman agama Islam juga, orang yang menganut agama Islam, cinta kepada Allah dan Rasul. Maka merekalah orang pertama yang perlu ke depan untuk memanggil ataupun berbincang ataupun mengatakan tak boleh kamu buat begini sebab ini kan. Jadi kat situ mauqif yang pertama. Mauqif kedua pula, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, maka para sahabat ingin memukulnya ataupun Rasulullah kata tunjukkan akhlak yang baik. Sebab itu kalau kita lihat ketika mana perdamaian Hudaibiyah, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa kita nak buat dengan tawanan ni? Tawanan perang ni. Kita di dalam tawanan perang ni, apa kita kena buat? Lalu Rasulullah kata,
beri dia makan, buat amalan yang baik. Itu orang yang dalam kawasan kita. Maka oleh sebab itu akhlak juga perlu ditunjukkan. Betul. Cerita tentang Nabi SAW banyak lagi dan lagi. Semua pengajian ilmu diceritakan tentang Rasulullah SAW, tentang akhlak Nabi SAW. Radio, TV, Facebook, semua cerita tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Bawakan semua akhlak Nabi SAW, maka kita akan lihat bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hari ini kadang-kadang Allah hantar musuh Allah sebab kita sendiri yang buang sirah Nabi SAW, buang akhlak Nabi SAW, buang muamalat Nabi SAW. Kita sesama Islam sendiri kita kutuk mengutuk. Betul. Syiar Nabi SAW yang disebutkan capal Nabi SAW pun kita kata ini pun macam Kristian juga. Capal dengan logo, semua orang pakai logo lah. Tapi capal Nabi SAW, Nabi sendiri ada khatim. Betul. Maka oleh sebab itu kita mungkin akan sentuh juga bab ini. Itu pun isu ataupun perkara yang menjadi polemik juga Ustaz, yang kita akan sama-sama bicarakan insya-Allah sebentar lagi tentang lambang-lambang yang melibatkan contohnya mewakili kepada Islam dan juga apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Semestinya banyak lagi yang akan kita bicarakan. Saudara sidang penonton, masya-Allah tabarakallah, baginda Rasulullah SAW menerima pelbagai pandangan daripada yang kaya sehinggalah kepada yang serendah-rendah darjat. Kita harus mencontohi sifat dan juga akhlak baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama syafaat baginda Nabi SAW di akhirat. InsyaAllah Ustaz, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, istimewa bersempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Ustaz, kita nak raikan pemanggil yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz ni Syahdan ya, Ahmad Syahdan ya. Yeah. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Haji soalannya. Ya. Soalan saya begini Ustaz ya. Sebelum kita selawat dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pada Ustaz dan Dai ya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni dalam masyarakat kita ni banyak yang cerdik pandai Ustaz, buat kata Ustaz tadi. Jadi kadang-kadang diberikan alasan Nabi Muhammad tu dia Nabi Ustaz, kita ni manusia biasa, dia maksum, kita ni siapa? Dan nak bandingkan dia dengan Nabi dengan kita terlalu jauh Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz, adakah kita boleh memberikan alasan sebegini rupa Ustaz? Kerana kita tak boleh nak ikut Nabi kerana Nabi dah maksum, kita ni tak Ustaz. Jadi apakah alasan seperti ini boleh kita terima ke Ustaz, sedangkan Nabi menyuruh kita melakukan kebaikan dan mengasihinya dan mengingatinya, mengikut ajaran yang diberikan kepadanya, kita berkata sedemikian rupa pula Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid, pemanggil setia kita, bertanya kalau dah begitu alasan yang diberikan, banyaklah halangan untuk kita mencontohi Rasulullah, tetapi mungkin ada jawapan di sebalik persoalan yang diajukan. Masya-Allah tabarakallah. Dan juga sedikit Ustaz, kita sebut di awal tadi tentang simbol-simbol yang kita sandarkan kepada Nabi SAW, bagaimana penjagaannya untuk kita menghalang daripada berlakunya fitnah. Dan mungkin akan terkadang tu Ustaz, benda tu baik, cumanya disebabkan kekhilafan diri kita menyebabkan mengundang fitnah. Dua persoalan yang kita minta Ustaz jawab, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih yang memanggil kita tadi. Dan juga nanti kita nak sentuh tentang capal ataupun logo tadi. Pertama, siapa saya untuk menjadi Rasulullah SAW? Kita tanya pula, kenapa saya tidak mahu mencontohi Rasulullah SAW?
Sebab kalau hari ini dipanggil apa ya, program-program yang nak tiru orang jadi. Kita ada nak tiru Allahyarham Tun Sri Ramli. Sebab suaranya ataupun klon. Sampai ada satu orang dah sama macam sama kan. Sebenarnya benda tu sama je. Masa zaman Nabi Musa AS dulu pun ada satu pelawak nama dia Yuyu. Pelawak Yuyu ni dia buat dia suka lakonkan watak orang yang ada zaman. Sehingga kan bila dia lakonkan watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lakonkan watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia ni pandai lakonkan watak dan semua orang suka kalau dia lakonkan watak. Menjiwai watak. Tiba-tiba dia jadi watak Nabi Musa alaihi salam. Dengan maknanya dengan pakaian Nabi Musa sama je. Sama. Yang takut Firaun. Allah. Ni orang kata takut dengan berbayang. Allah akbar. Bila nampak begitu, dia jadi emosi. Dia takut terus, dia kata, Yuyu sini. Tak keruan. Dia gunting lidah Yuyu. Allahumma salli alaihi. Sebab dia takut Yuyu nanti keluarkan perkataan yang Nabi Musa buat. Allah akbar. Baik. Memanglah kita, siapa kata kita Allah kata ikut Nabi Muhammad, maknanya kita nak sampai tahap Nabi Muhammad. Tidak. Kita ikut cara hidup Nabi Muhammad SAW sebab kita nak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tiru cara makan Nabi SAW. Makan dengan tangan kanan, makan dengan baca bismillah, makan dengan apa yang dekat, makan jangan banyak gelak ketawa. Itu ialah tujuan untuk kita nak tiru siapa yang Allah suruh kita tiru, suruh kita ikut. Jadi oleh sebab itu kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mana dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW, orang Madinah, orang Ansar, mereka panjat pokok, mereka nak lihat wajah Nabi SAW sebab mereka tak pernah jumpa Nabi Muhammad. Hanya beberapa orang saja yang jumpa wakil daripada penduduk Ansar bertemu Nabi SAW. Mereka tak kenal, mereka tengok yang dua-dua lebih kurang sama. Jadi oleh sebab itu apa yang kita pakai, sebab kita nampak kepada guru kita. Jadi apa salahnya seorang ustaz dia cakap kepada anak muridnya, ikut Nabi Muhammad SAW, tiru Nabi Muhammad SAW. Bukankah tiru yang baik itu dituntut? Jadi oleh sebab itu tidak boleh kita kata Rasulullah itu apa? Sebab bukan kita suruh tiru Rasulullah kita jadi Rasulullah. Tak boleh kita jadi Rasulullah SAW. Rasulullah tetap Rasulullah SAW. Baik. Mengenai logo ataupun syiar, lambang. Baik. Rasulullah sendiri ada bendera Nabi SAW. Bendera Nabi pun ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi ada khatim. Nabi raikan. Memang kalau ikutkan Nabi tak perlu. Tapi Nabi raikan pada zaman tersebut, surat nak ditulis kepada raja-raja, perlu ada khatim, perlu ada cop. Jadi cop mohor Nabi SAW, itulah yang kita lihat, cop mohor. Baik. Tentang logo, adakah itu sunnah ke ataupun adakah itu perkara dituntut ataupun tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, semua para musyahidin, para penonton, para pendengar, jangan cepat menghukum sesuatu benda yang tidak jelas hukum. Betul. Pertama sekali, kita sebut sebagai orang awam. Logo yang ada. Tadi saya dah cerita lah, Rasulullah SAW ada. Ini maknanya hujah lah. Hujah tentang ni. Baik, kita pakai akal. Di Malaysia kita ada logo. PUNB ada logo. PNB ada logo. TV3 ada logo. TV3. Betul. Ada TV9. Kalau TV3 dengan TV9 nak samakan letak TV3 juga? Tidak. Maka setiap sesuatu ada syiarnya. Dia panggil syiar logo. Logo. Jadi logo yang kita letak kepada satu tempat, adakah wajib? Dia boleh jadi wajib kalau sekiranya orang tak kenal. Kita GPS, kalau tak ada GPS ini, Waze ni, kita tak tahu macam mana jalan. Sama juga logo. Oh, kita tak tahu, bangunan lebih kurang sama saja. Bangunan TV3 lain. Jadi ni, maka logo itu menunjukkan seseorang yang kita nak kenal. Siapa nak kita kenalkan Rasulullah SAW dengan logo capal tadi. Cuma capal yang kita letak tadi, kadang-kadang kita tengoklah, tempat itu boleh menjadi sebab kita difitnah ataupun kita dihina. Maka ini kembali kepada orang yang meletakkan tempatnya. Kalau boleh benda-benda yang boleh mendatangkan fitnah, jangan kita letakkan kepada sesuatu yang seakan-akan mencampur aduk. Dan juga yang keduanya, jangan sebut logo ni ada
fadilat, ada kelebihan, tak ada apa-apa. Itu sekadar logo syiar saja. Maka siapa yang pakai topi ke apa semua, tapi topi ni pun sebenarnya khilaf ulama. Cuma logo yang diletakkan itu mubahat saja, benda yang mubah. Tak ada sunatnya, tak ada wajibnya pun. Maka buat apa kita bergaduh? Yang penting kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai-ramai kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting persoalannya Ustaz, mungkinlah dibuat begitu supaya bila pandang wajah ataupun pandang logo-logo lambang sedemikian membuatkan membangkitkan semangat kita teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah tabarakallah. Dan mudah-mudahan niatnya begitulah Ustaz, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sedikit mungkin sebagai terakhir, kita lihat bagaimana penghormatan dan juga sikap pemimpin hatta yang bukan Islam sendiri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekaguman yang mereka zahirkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dapat disangkal lagi Ustaz. Mungkin sedikit daripada Ustaz sebelum kita penutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke bumi Mekah Al-Mukarramah, ketika itu ramai pembesar-pembesar, dan pembesar-pembesar ini melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kalau kita lihat perkataan-perkataan daripada daripada orang-orang yang telah hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan tidak ada pemimpin yang aku pernah melihat ia ia menjadi seorang yang dikagumi, sehingga kan semasa Nabi hidup lagi ada yang mengatakan aku melihat raja di Rom, raja di Kaisar, mereka ini dimuliakan oleh semua pengikut-pengikutnya, maknanya takut. Tapi aku tak pernah melihat sahabat Nabi memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana air wuduk Nabi sendiri dikejar oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah dilihat oleh pembesar-pembesar yang lain macam mana sanjungan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah pembesar-pembesar dunia juga melihat hari ini, sehingga kan diletakkan dalam majalah Times kalau tak silap, diletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang kata the great leader in the world. Kalau tak silap saya, diletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pengaruhnya paling ramai di dunia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya pengikut Nabi Isa alaihi salam. Tapi sebenarnya Nabi Isa di langit. Ini semua ubahan saja. Termasuk juga Karl Marx, komunis itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini pengikutnya mengikut dan mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah, demikian yang dapat kita kongsikan Ustaz untuk tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicemburui. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan, membangkitkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih bagi Ustaz untuk perkongsian selama kurang lebih 2 jam pada hari ini, dan seperti biasa Ustaz, kita mengalung-alungkan kepada para penonton untuk siaran pada esok hari seperti biasa, jemput untuk menonton tayanglah Ustaz pada tarikh, hari dan juga waktu yang sama. Esok hari kita bersama dengan sahabat saya, moderator Da'i Luqman, dan panel yang berbahagia Ustaz Ali Sabri Abdul Rahman, membicarakan topik ibadah terapi jiwa. Tajuk yang cukup menarik, semestinya esok sama-sama kita tonton, mudah-mudahan bermanfaat. Terus berselawat kepada Nabi SAW. Dan di akhir ni Ustaz, kita nak ajaklah kepada diri saya, Ustaz, dan juga sidang penonton, mari sama-sama kita bangun berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan selawat kita, masya-Allah tabarakallah, menjadi asbab kepada kita untuk layak mendapat syafaat baginda SAW di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita selawat insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika.
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.